Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Anwar Zain dari channel Lepak CC. Dan kali ini saya nak review sebuah flagship dari tahun 2019, iaitu flagship yang menggunakan chipset Snapdragon paling power pada tahun lepas, iaitu Snapdragon 855. Dan sekarang boleh dibeli pada harga kurang dari RM1,000. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke review saya. Dan ini adalah review untuk LG G8 10Q. Sebelum kita mulakan atau pergi lebih lanjut, saya nak jemput anda semua untuk like page Lepak CC di Facebook dan subscribe channel YouTube kami di YouTube of course, supaya tak ketinggalan posting-posting kami yang seterusnya. Baik, kita kembali ke topik utama, iaitu LG G8 10Q. Dan sebab utama, saya nak cerita sebab utama kenapa saya ada handphone ni kat atas meja saya sekarang ni. First kali, of course, sebab dia adalah sebuah flagship. Dan yang nombor dua, dia boleh dibeli pada harga mid range, iaitu sekitar RM1,000 saja. Yes, that RM1,000 tu actually is a second hand. So kalau kita cari yang range harga RM1,000 ni untuk handphone second hand yang guna chipset Snapdragon 855 ni, actually dua je kita boleh dapat untuk hari ni, iaitu first kali Lenovo Z6 Pro, dan yang kedua adalah handphone ni. Dan Z6 Pro pula actually tak lah widely available. Kalau ada orang jual tu adalah, tapi untuk handphone ni kita boleh tengok banyak unit terjual di Shopee, Lazada, kat Facebook Marketplace. Sebab actually ia adalah unit import dari Korea ataupun US. Kedua-dua version ni tak sama. Kalau kita tengok yang Korea punya version, harga dia dalam 1000 ke 1200. Dan yang US pula kita boleh dapat bawah daripada 900, bawah dari RM1,000, iaitu lebih kurang RM930. Perbezaannya pula, yang versi Korea ni dia ada 3 kamera, dan yang US punya version dia ada 2 kamera. So yang ada kat tangan saya sekarang ni adalah versi Korea. Versi US dia cuma kekurangan satu telephoto kamera, dan satu lagi perbezaan dia of course software. Yang Korea dia ada apps yang eksklusif untuk Korea, contoh macam LG Pay yang cuma boleh digunakan kat negara tu. Dan ada lagi kekurangan dekat software ni actually, dan saya akan cerita nanti. So stay tune. Kita mula dengan topik unboxing. Unit terpakai ni surprisingly dia dapat set lengkap, kotak, charger, kabel, earphone sekali semua dapat. Tapi malangnya lepas tengok betul-betul aksesori ni semua tak original. Charger dan kabel ni memang takkan dapat fast charging. Dan atas sebab keselamatan saya nasihatkan jangan gunalah charger dan kabel ni. Dan earphone ni pula actually bukan calang-calang. Dia pakai brand Bang & Olufsen. Cuma dia punya kualiti tu tak nampak macam B&O yang ori. So kesimpulannya, kalau tak mau kecewa, jangan anggap ini full set, anggap saja ini adalah unit phone itself. Kalau cakap pasal phone ni, at least unit yang saya dapat ni memang cemerlang, sikit pun tak nampak macam second hand. Dan first impression bila pegang dia tu terkesima jugalah dengan dia punya build quality, because everything seamless. Maksud saya dia punya harmony between kaca depan belakang dengan mid frame dia ni memang nicely fit. Dan langsung tak ada any sharp edge even kat port USB bawah ni. Dan yang paling best, dia punya kamera kat belakang is totally flat. Memang rare lah, sebab almost semua phone baru sekarang ni dia punya kamera bump tu tinggi. So LG G8 ni bila kita letak atas meja, dia tak ada lah goyang-goyang macam jongkit-jongkit tu. Tambah pula dengan phone yang size tak besar sangat. So kalau kita pegang memang best. Tapi kedudukan fingerprint kat belakang saja yang nampak outdated sikit. Sebab lah ni kan especially flagship semua dia dah pakai under display. Cumanya not that bad lah kalau fingerprint kat belakang ni. Sebab kalau kita dah lama guna finger yang ada display tu, kalau pakai yang ni dia rasa macam lebih laju compare dengan yang ada display fingerprint. Kalau tak suka pun kat belakang, no problem, because dia punya Face ID memang totally secure, because dia guna 3D Face ID macam iPhone tu. Dan ada satu lagi selain pada Face ID, which is Hand ID. Dan yang tu saya simpan dulu, nanti saya akan cerita lagi detail. Dan seterusnya kita pergi ke spek. Cost, seperti yang semua tahu, yang saya cakap tadi is using Snapdragon 855. Which is, kalau kita compare dengan tahun ni punya Snapdragon 865, dia tak jauh beza. Cuma dia kekurangan dia tak support 5G. Lagipun 5G tak penting sangat lah buat masa sekarang ni. And spek yang lain, dia menggunakan RAM 6GB
storage 128GB, UFS 2.1, NFC, USB 3.1, USB Type-C, bateri 3500 mAh, fast charging 21 watt, wireless charging 9 watt dan IP68, dust and water resistant, Gorilla Glass 5 dan lain-lain. Dari segi display, phone ni menggunakan screen jenis POLED sama dengan Google gunakan Pixel 4, juga supplied by LG untuk Pixel tadi. Dan cuma yang ni dia cuma 60 Hz display refresh rate, tapi dia membawa resolution maksimum 2K, pixel density dia boleh sampai ke 561 ppi. Cuma by default LG setkan resolution dia ke 1080p, dan bagi saya itu cukup memadai, sebab kalau untuk saya sendiri saya tak dapat nampak pun dia punya perbezaan 1080p compare dengan 2K dekat skrin yang sebesar ni. Dan yang lain-lain, skrin LG ni menyokong HDR10 Dolby Vision, dan yang paling saya suka sekali True View, iaitu setting yang kita dapat tengok dekat iPhone. Kat iPhone dia panggil True Tone, which is dia punya screen temperature akan di-adjust mengikut ambient light ataupun cahaya persekitaran. Dan di sebalik skrin ni pula ada yang something yang menarik, which is LG dia bawa masuk teknologi yang dia dah gunakan pada TV dia, yang dia panggil Crystal Sound OLED, di mana satu exciter diletakkan di belakang skrin, dan by piezoelectric dia akan vibrate, dan that vibration akan menghasilkan sound, because the screen itself akan berfungsi macam diaphragm dan menghasilkan gelombang akustik ke telinga kita. Dia punya advantage dia akan dapat bunyi tu yang datang dari skrin, bukan dari bawah. Teknologi ni bukan baru kat smartphone. Dia Huawei dah gunakan pada P30 Pro. Xiaomi pun pernah gunakan ni pada Mi Mix yang pertama dia orang. Cuma yang bezanya is LG ni, kalau kita compare dengan P30 Pro, dia punya exciter dia jauh lagi besar. Dan dia kedudukan dia kat tengah-tengah compare dengan yang lain gunakan di bahagian atas. And dia punya advantage is dia tak just guna speaker saja. Dia boleh gunakan the whole phone body. Contohnya kalau saya letakkan di atas meja, kita akan boleh rasa yang that vibration tu akan membantu untuk enhance dia punya bass. Satu lagi benda yang membuatkan phone ni cemerlang dalam bidang audio, iaitu kehadiran 3.5mm audio jack. Dan audio jack ni pula menyokong Hi-Fi Quad DAC, teknologi dari LG sendiri. Dan benda ni berjaya meletakkan phone ni di kedudukan yang tinggi bagi penggemar-penggemar audio ataupun audiophile. Tapi kalau nak betul-betul rasa kelebihan tu, of course kena pakai headphone yang sesuai juga, dan definitely bukan PMO yang datang dari dalam kotak ni. Seterusnya, bab kamera. Pertama sekali saya nak cerita apa yang berlaku dekat bahagian notch di atas skrin ni. Notch yang besar ni, selain untuk light dan proximity sensor, yang lain semua untuk kamera. Ada main selfie camera 8MP f1.7 kat sini, lengkap dengan autofocus. Ada TOF, iaitu time of flight 3D camera, dan satu lagi ada infrared untuk flight illumination. Dan combination ni LG bagi nama Z camera ataupun Z camera. Dan fungsi Z camera ni pula, yang pertama sekali of course depth sensor untuk mengukur jarak subjek, sekaligus dia boleh bantu autofocus dekat selfie camera. Yang kedua, fungsi untuk face unlock. Of course macam iPhone, dia boleh dapat 3D face, sekaligus dia boleh enhance security untuk face unlock. Penggunaan infrared tu membolehkan phone ni recognize muka walaupun dalam keadaan yang gelap. Dan yang ketiga yang paling menarik adalah hand ID, which is infrared tu mampu melihat saluran darah kita dan pattern urat menjadi ID, dan ia dikenali sebagai hand ID. Dan hand ID ni boleh digunakan untuk unlock phone ni hanya dengan menunjukkan tangan kepada phone. Dan yang terakhir adalah untuk melihat kedudukan tangan kita dalam 3D, dan ia membolehkan satu fungsi yang dipanggil air gesture. Seperti yang ada pada
Seperti yang anda dapat lihat, kesabaran yang tinggi sangat-sangat diperlukan untuk betul-betul menggunakan function ni. Fungsi nombor 3 dengan nombor 4 tu bagi saya lebih elok untuk kita abaikan. Good to have tapi langsung tak praktikal. It's more like gimmick je lah. Dan balik pada bab kamera. Untuk selfie, phone ni okey. Dia punya quality selfie okey tapi tak super. Untuk portrait saya heran lah sebab Z camera tu canggih. Dia boleh detect jarak subjek semua tapi most of the time dia fail untuk detect jarak antara subjek jauh dengan dekat. Contoh macam dalam gambar ni nampak dia gagal untuk detect rambut saya ni. So hasil dari portrait selfie kadang-kadang like hit and miss lah. Kadang-kadang dapat, kadang okey, kadang tak okey. Tapi selain dari itu saya tak ada masalah dengan fungsi ni. Cuma satu saja lagi. Beautification is turned on by default. Every time nak ambil selfie, kalau tak mau kena off beautification sendiri. So agak annoying lah. Dan kita balik pula ke bahagian belakang. Dia ada kat sini seperti yang saya cakap tadi, Korean version ada 3 kamera. Yang first kali is 12 megapixel f1.5 dengan optical image stabilization OIS. Sebelah dia ada ultra wide 16 megapixel f1.9 tanpa OIS, dan yang ketiga ada 12 megapixel f2.4 telephoto camera. Yang ni ada OIS. Ini adalah gambar-gambar yang saya ambil menggunakan telefon ni. In overall, bagi saya kamera phone ni is dia punya skor agak tinggi lah. Saya bagi skor cemerlang lah sebab bagi saya ia adalah sebuah kamera phone yang baik setaraf dengan flagship yang lain. Dan tambah pula aperture dia yang besar 1.5. Dia punya low light dia saya boleh cakap perform better than Mi 90 Pro. Sebab saya pernah pakai phone ni sebelum ni, so saya boleh rasa is better. Untuk video pula, LG G8 boleh record maximum 4K 60 frame per second. Tapi kalau nak guna mode HDR dan tracking focus tu kena turunkan ke 1080p 30 frame per second baru boleh dapat. Ini adalah rakaman video 4K 60 frame per second yang saya ambil ketika sedang berjalan. Dan nampak OIS function sangat baik. Baru boleh dapat. Bercakap bab software pula. Time saya dapat phone ni, buka kotak, saya guna Android 9. Dan saya tengok Android 10 available. Saya pun update. Malangnya lepas update Android 10, VoLTE dan VO Wi-Fi tak boleh connect lagi. Punya puas godek pun tak dapat turn on juga dekat SIM card Digi saya ni. Cuma telco lain yang menggunakan VoLTE macam Yes 4G saya tak sure sebab saya tak try, saya tak ada SIM card Yes 4G. So untuk telco lain Digi, Celcom, Maxis semua tak ada masalah, semua boleh connect dengan 4G, 2G dan 3G. Cuma yang VoLTE tu dah jelas saya tak boleh nak verify sebab saya tak ada SIM card. Yes. Satu lagi benda yang paling saya tak suka kat handphone ni is the software itself. Sebab satu, jam Korea dekat lock screen memang tak boleh buang. Mau tak mau kena hadap juga jam tu kat situ. Nombor 2, dia punya gesture navigation. Gesture navigation okey, tapi cuma boleh on kalau saya guna default launcher. Kalau saya guna third party launcher macam Mint ataupun Nova launcher, even saya tukar gesture navigation, lepas 2-3 jam dia akan tukar balik ke button navigation. So kalau nak guna gesture navigation ni, terpaksalah saya guna default launcher saja. Lead to number 3, saya tak suka dia punya default launcher. Sebab dia nampak macam outdated design. Button apps kat bawah ni tak boleh buang, walaupun kita boleh je swipe untuk nak buka app drawer. Dan dalam app drawer tu pula icon tu dia tak tersusun. Kalau kita sort by alphabet then dia akan susun sekali. Tapi bila kita install app baru dia akan duduk kat belakang tu. So every time kita kena susun, dia tak automatic susun bila ada app baru masuk. So agak annoying lah benda tu. Okey, itu sajalah yang saya nak berkongsi tentang phone ni. So untuk recap balik dia punya pro and con. Nombor 1, pro dulu. Nombor 1 of course Snapdragon 855. Nombor 2, design flat, ergonomic, seamless.
Nombor 3, display POLED, yang bagi saya among the best display out there. Next, audio Crystal Sound OLED memang best. Dan dia punya kamera, flagship level kamera, IP68 water resistant, yang something yang kita tak jumpa pada handphone lain yang harga ni. Dan dia punya con pula is first, software. Yang tapi itulah kan, sebab dah nama pun Korean version, kena hadap je lah jam Korea apa semua tu. Tapi Korean version actually is not as bad as Chinese version lah, sebab at least Google app is deeply integrated inside the software. Sebab kat Korea still orang guna Google, tak macam kat China Google tak digunakan. And yang kedua pula adalah ketiadaan VoLTE dan VoWiFi lepas saya install Android 10. Yang ketiga, notch. Notch dia boleh tahan juga bergedabak kat situ. Bagi saya lebih baik dia buang je Z kamera tu, dan dia boleh kecilkan sikit notch tu. And yang keempat pula, dia punya aksesori, sebab semua aksesori yang saya dapat ni tak original. Dan yang terakhir sekali, bateri, because kecil sangat lah, nak tahan satu hari full pun susah untuk saiz bateri macam ni. Okey, jadi nak beli ke tak nak beli ke, pilihan di tangan anda. Saya cuma review, saya tak jual barang. Tapi kalau tanya saya phone yang terbaik untuk bajet RM1,000, inilah phone nya. Yap. Itu saja. Kalau belum, jangan lupa like page Lepak Sisi di Facebook dan subscribe channel YouTube Lepak Sisi. Jumpa lagi video yang seterusnya. Assalamualaikum.